Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, saya hormatkan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah di Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan sekali lagi kita sama-sama datang ke surau ini, mengarahkan surau, menjalankan salat fardu maghrib berjemaah. Kita menzahirkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita susuli dengan wirid zikir, salat sunat ba'diyah, dan insya-Allah sementara menunggu waktu isyak kita sisi dengan pembacaan kitab Tahdhibun Nufus fi Tarbiyatid Durus karangan Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, sebuah kitab yang memilih hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam tajuk kelebihan salat dan meliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan, pada 13 dan 8 2023, kita sempat baca satu hadis sahaja, iaitu hadis daripada Jabir. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pembeza di antara seseorang lelaki dan syirik serta kufur ialah meninggalkan salat. Jadi kita cerita panjang pada pertemuan lepas, tuan-tuan, tentang kesungguhan kita untuk menjaga solat. Saya ingat, tuan-tuan, seorang ulama Al-Azhar, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali, pernah datang ke Malaysia pada tahun 90-an. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah hukum yang meninggalkan solat? Kalau baca hadis-hadis, meninggalkan solat itu hukumnya ialah kafir. Tetapi sebagai seorang ulama besar Azhar, guru kepada Dr. Rasul Al-Qaradawi almarhum, beliau kata betul hukum orang yang meninggalkan solat hukum ialah kafir. Beliau tidak berhenti setakat itu, tuan-tuan. Bila orang tanya apakah hukum orang meninggalkan solat, semua terkejut dengan jawapan dia. Dia kata, kita pegang tangan orang itu, kita ajak dia solat. Orang menunggu-nunggu jawapan meninggal solat itu seperti mana dalam hadis.
Beliau tidak menafikan hadis, tetapi sebagai seorang ulama yang berjiwa da'i, pendakwah, dan kalau berhenti di sekadar hukum kafir itu tidak mengubah seseorang menjadi yang lebih baik, kan? Terus menghukum, kan? Sebab itu dalam kaedah dakwah, tuan-tuan, nahnu ad-du'ah la al-qudah, kan? Satu kaedah dakwah yang dirumuskan oleh para ulama. Dalam konteks dakwah, kita bukan nak menghukum orang, kita bukan qadi atau hakim yang boleh menghukum orang ini salah, ini betul, itu begini. Tetapi nahnu ad-du'ah, kita adalah pendakwah. Justru almarhum Syekh Al-Ghazali kata, orang yang meninggal solat hukumnya ialah kita pegang tangan dia, kita tarik, kita ajar dia solat, kan? Satu jiwa besar seorang ulama yang besar, tuan-tuan, untuk memastikan umat tetap menjalankan solat walaupun hukum itu tak ada di sana, kan? Itu hadis yang kita bincang dalam pertemuan pada 13 hari 8 2023 yang lepas. Bab ini ada dua hadis lagi, tuan-tuan. InsyaAllah kita habiskan dua hadis ini. Hadis yang pertama pada bab ini ialah Imam Muslim meriwayatkan daripada Thauban. Thauban itu adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Thauban? Thauban ini juga dikenal sebagai Abu Abdurrahman Thauban. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "'Alaika bi kathratis sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Maksudnya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Sesungguhnya kamu tidak melakukan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggalkan darjat bagimu dan menghapuskan dosamu dari sujud tersebut. Dia ada cerita lain, tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca ni. Seorang tabi'in, iaitu generasi selepas generasi sahabat, namanya ialah Mi'dan bin Talhah, kan? Dia kata, saya datang berjumpa dengan Thauban. Sebab Mi'dan bin Talhah tahu Thauban, nama yang kita sebutkan dalam hadis ini adalah khadam ataupun maula Rasulullah, kan? Bila kata khadam, tuan-tuan, dan dia banyak mengetahui pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bertanya soalan kepada Nabi dan banyak mendapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlainan dengan membantu rumah yang kita ada, tuan-tuan, kita biar je dia, kan? Asal dia boleh buat kerja rumah beres, selesai, kan? Jarang nak ajak dia ke majlis ilmu, jarang nak bawa dia untuk muzakarah dan sebagainya. Yang penting kau buat pekerjaan kau di rumah, selesai. Tetapi Thauban Mi'dan bin Talhah tahu Thauban mesti ada sesuatu yang dia boleh beritahu daripada pengalamannya, kan? Berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban, Mi'dan bin Talhah ini jumpa dengan Thauban, ya, wahai Thauban, boleh tak beritahu kepada aku sesuatu amalan yang membolehkan bila aku kerjakan amalan itu, aku boleh masuk syurga dengan amalan itu, kan? Ini, tuan-tuan, tradisi para sahabat pada zaman Nabi SAW yang sering jumpa Nabi SAW, tanya soalan yang seperti ini. Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Dengan amalan itu saya boleh masuk syurga, kan?
Muaz bin Jabal kata, tuan-tuan, ya Rasulullah, ayu amalin, apakah amalan yang boleh membolehkan yudkhilni al-jannah, aku boleh masuk syurga dan aku boleh elak daripada masuk neraka. Kan? Nabi kata, ya Muaz bin Jabal, kan, sa'altani an azim, hebat soalan kamu. Kamu tanya satu soalan yang sangat hebat, tetapi innahu yasirun, simple dia, mudah dia. Soalan itu hebat, tapi sebenarnya dia mudah untuk diamalkan bagi siapa yang Allah beri kemudahan untuk dia mengamalkan. Di Medan bin Talha juga tanya dengan Thawban, ya Thawban, beritahu kepada aku, apakah amalan yang boleh aku kerjakan dan dengan amalan itu aku boleh masuk syurga? Ataupun dalam ayat lain, apakah amalan yang Allah paling redha, yang Allah paling cinta? Thawban diam, tuan-tuan dan puan-puan fi Allah Subhanahu wa taala. Dia tak jawab. Medan tanya lagi kali kedua, kan? Medan bin Talha tanya kali kedua. Thawban tak jawab juga soalan itu, tuan-tuan. Kan? Lalu ditanya kali ketiga. Medan tanya kali ketiga soalan yang sama. Kan? Barulah Thawban menjawab soalan itu. Ini beberapa hadis, tuan-tuan, yang menunjukkan para sahabat. Sebagai contohnya, Abu Hurairah pernah ditanya tentang oleh orang-orang ataupun generasi selepas itu, kan? Wahai Abu Hurairah, kan, ketika berada di Masjid Nabawi, kamu kan pernah dengan Nabi, kan? Apakah hadis yang pernah Nabi cerita dalam masjid ini? Kan? Abu Hurairah jawab, tak sampai juga maksudnya. Kali kedua, ada yang kata pingsan. Jadi para sahabat begitu, tuan-tuan, dia tak terus jawab kalau orang tanya. Kan? Jadi kali ketiga, Thawban baru jawab. Apa jawapan dia? Hadis yang kita baca tadi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ini dia punya rentetan cerita dia. Alaika bikathatis sujud, adalah kamu banyakkan sujud kepada Allah. Banyak sujud maknanya banyak solat. Kan? Jadi amalan yang membolehkan masuk syurga, amalan yang Allah paling cinta ialah banyakkan solat. Dengan solat banyaklah sujudnya, bukan lama sujud. Dan dalam hadis ni bukannya lama sujud, lama banyak sujud. Itu beza tu, kan? Beza, kan? Fa innaka lan tasjuda lillah sajadatan illa rafaqallahu biha darajatan. Sesungguhnya kamu tidak melakukan sekali sujud melainkan Allah meninggikan darjat bagimu. Ini kepentingan ataupun kelebihan sujud itu. Yang pertama ialah dalam hadis ini Nabi kata Allah tinggikan darjat seseorang. Itu pertama. Yang kedua, wa khatta anta biha khati'atan. Yang kedua, dengan sujud itu, bila orang banyak sujud maknanya banyak solat, menghapuskan dosamu melalui sujud itu. Maknanya ruang dan peluang untuk Allah ampunkan dosa kita adalah melalui sujud itu bila kita melakukan solat, melakukan solat. Jadi Thawban jawab bila saja Medan tanya. Medan bin Talha, tuan-tuan, dia seolah-olah macam tak puas hati dengan jawapan Thawban. Dia pergi jumpa dengan Abu Darda, seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda ni, tuan-tuan, seorang sahabat yang pernah menjadi saudara dalam peristiwa hijrah. Nabi persaudarakan Abu Darda ini dengan seorang sahabat. Saya tak ingat nama seorang sahabat tu, tuan-tuan. Dia jadi sahabat persaudaraan ketika berlaku peristiwa hijrah, Abu Darda. Jadi Medan bin Talha tanya dengan Abu Darda soalan yang sama, dan Abu Darda jawab jawapan yang sama seperti mana jawapan yang diberikan oleh Thawban berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi para ulama kata
mesej yang disampaikan oleh Nabi sama didengar oleh beberapa orang sahabat, termasuk Thauban dan juga Abu Darda. Nabi kata, perbanyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Imam Muslim meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu, seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah daripada kalangan Ahlus Suffah. Seorang lagi tuan-tuan, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pembantu setia Nabi, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ni orang miskin, orang muhajirin, orang miskin. Lepas itu dia tinggal di Suffah atau beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab itu ada orang mengatakan, tuan-tuan, kalau kita sekarang ini pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kan, kalau kita perasan dekat-dekat Raudhah itu ada satu kawasan yang agak tinggi sedikit. Jadi dikatakan di situlah kawasan Suffah itu duduk. Suffah itu beranda, tuan-tuan. Kan? Sebab itu ada ulama mengatakan asal usul perkataan tasawuf, kan, ada yang mengatakan perkataan tasawuf, ahli tasawuf sufi itu kan dikatakan juga diambil, walaupun ada yang membahaskan perkataan itu tidak ada kena mengena pun, tapi dibincangkan oleh para ulama. Perkataan tasawuf atau ahli sufi diambil daripada perkataan ahli sufah, iaitu orang-orang yang berada di beranda masjid Nabi. Mereka itu orang miskin, tapi mereka mendambakan kan diri kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa cerita dia? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi birudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah, saya telah bermalam, ya, bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu abitu ma'a Rasulillah, terjemahnya saya bermalam bersama dengan Nabi. Maknanya dia bermalam, kan, dia tidak tidur di dalam rumah Nabi, tapi tidur di depan pintu rumah Nabi. Fa'atihi biwudu'ihi, jadi saya datang kepadanya dengan membawa air wudu baginda serta keperluannya. Itu antara khidmat yang Rabi'ah bin Ka'ab Aslami berikan, ialah bila Nabi nak berwudu, dan Rabi'ah ambil air wudu, membolehkan atau memudahkan Nabi berwudu dengan air itu. Dan apa-apa keperluan Nabi, Rabi'ah membantu supaya Nabi ini lancar segi ibadah dan keperluannya. Baginda bertanya, dengan khidmat yang diberikan oleh Rabi'ah itu, setianya Rabi'ah ini kepada Nabi, baginda meminta kepada Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada saya, dia kata. Apa yang kamu hajatkan, silakan. Sebabkan khidmat diberikan itu, Nabi kata kalau ada hajat, keperluan, nak minta, mintalah. Begitu ya maksudnya. Jadi Rabi'ah kata, saya mohon kepada Tuhan untuk menemani Tuhan di dalam syurga. Baginda bersabda, atau ada permintaan lain, itu saja ya Rasulullah. Jadi Rabi'ah kata, bila Nabi kata, wahai Rabi'ah, kamu dah berkhidmat dengan aku begitu lama, begitu setia, kan, semua keperluan aku nak berwudu, kamu ambilkan air, kan, sekarang ini mintalah apa yang kamu nak hajatkan. Itu ya.
Rabi'ah minta, "Ya Rasulullah, boleh tak saya menjadi teman Tuan di dalam syurga nanti?" Nabi kata, "Ada lain tak?" "Tak ada, itu saja ya Rasulullah. Saya nak jadi teman kamu ya Rasulullah dalam syurga nanti. Ada lain?" "Tak ada." Ya. Maknanya kalau jadi teman Nabi dalam syurga, maknanya confirm masuk syurga, kan? Kalau kita baca ada satu hadis lain, tuan-tuan, bila Nabi ceritakan pemandangan hari akhirat, kan, Nabi dia tersenyum dengan gelagat seorang yang bila seorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah izinkan dia untuk keluar daripada neraka, kan? Allah tanya orang itu, "Kamu ada permintaan apa tak?" Orang itu adalah orang yang mengerjakan maksiat dan Allah hukum dia dulu, tapi dengan keimanan itu Allah keluarkan daripada neraka, kan? Allah tanya dia, "Kamu ada permintaan apa tak?" "Ya Allah, keluarkan aku daripada api neraka." Okey, dah keluar tu kan, belum masuk syurga lagi, kan? Belum masuk syurga lagi. Allah tanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau boleh nak tengok pintu syurga, kan? Dekat dengan syurga." Okeylah, Allah bawa dia. Allah tanya lagi, "Dan ada tak permintaan lain? Kalau boleh nak tengok dekat-dekat pintu syurga tu, nak tengok orang kat dalam tu." Dan Allah pun izinkan, tak masuk lagi tu. Sampai kat pintu tu dijenguk. Allah Maha mengetahui. Allah tanya, "Kamu ada hajat lagi tak?" Ada bertanya, "Ya Allah, izinkanlah aku masuk ke dalam syurga." Kan? Nabi bila cerita tu Nabi gelap, dan itu sifat manusia, kan? Apalah salahnya keluar daripada neraka itu terus masuk syurga? Ini minta satu, kan? Jadi yang ini bila Rabi'ah kata, "Ya Rasulullah, boleh tak saya jadi teman Tuan dalam syurga?" Maksudnya minta masuk syurga. Ada lain tak permintaan itu? Nabi kata, Rabi'ah kata, "Tak ada ya Rasulullah, itu saja." Apa jawapan Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bersabda, "Kalau begitu, bantulah dirimu. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitulah hajat kamu, kalau itulah yang kamu minta, Nabi kata, bantulah diri kamu untuk dapatkan hajat itu, kan? Bukan semata-mata dengan mohon itu saja kepada saya, dengan berbanyakkan sujud, kan? Wahai Rabi'ah, betul kamu nak jadi teman aku dalam syurga nanti? Betul ya Rasulullah. Tak ada lain, tak ada. Kamu kena banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Para ulama kata, tuan-tuan, kasratus solah, banyakkan solat, kan? Itu maksud banyak sujud itu banyak solat. Kalau bicara lagi, tuan-tuan, solat apa yang Nabi sebut dalam hadis ini? Solat sunat, kan? Solat sunat. Solat wajib itu memang dah ada lah, kan? Jadi Nabi kata kepada Rabi'ah, sampai pada kita, tuan-tuan, kan, pada malam ini, kan, doa pada Allah SWT, bila kita banyakkan solat sunat, maka itulah asbab kita menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kan? Mudah tak mudah? Mudah ya tuan-tuan, kan? Dalam hadis lain, tuan-tuan, Nabi kata, kan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a. Nabi kata, ini bab sujud ni, tuan-tuan, dalam kitab-kitab fiqh banyak dibincangkan, kan? Bila kita bincang fiqh ibadah, kan, saya fikir di suara ini pun ada bincang bab fiqh. Bila bab sujud ni, tuan-tuan, satu perkara yang sangat menarik untuk kita bincangkan atau kita pelajari, kan? Pertama ialah apa yang dikatakan sujud, kan? Sujud itu bila kita meletakkan dahi atau kepala kita itu ke satu tempat yang paling bawah sekali, kan? Bila kita baca dalam sujud itu, apa kita baca, tuan-tuan? Subhana rabbikal a'la, kan? A'la itu paling tinggi, kan? Tuhan yang paling tinggi yang kita sembah,
kitalah yang merendahkan diri kita untuk menyembah Tuhan yang paling tinggi. Kan, sesuatu yang berada di atas ni tuan-tuan, kepala kita ni kan, satu yang kalau orang pegang kepala kita, kita marah tak marah? Marah tuan-tuan. Itu tradisi kita kan. Saya kan orang sepak kepala kita marah. Tapi bagi kita itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Tapi bila kita sujud kepada Allah, kita meletakkan kepala kita ini di atas lantai, di atas tanah, di bawah, mana dalam kitab fiqh dipanggil tawaduk kita, rendah dirinya kita di depan Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang maha tinggi. Kan dalam kitab fiqh tuan-tuan dibincangkan kan tertib dia, peraturan dia kan, apakah anggota sujud kan, anggota sujud kan. Nabi kata apa tuan-tuan? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam kan. Nabi kata aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud kan berdasarkan kepada 7 anggota kan. Pertama Nabi kata adalah jabhah, dahi kan. Dalam kitab fiqh tuan-tuan dibincangkan qadar dahi itu kat mana kan, yang membolehkan sahnya seseorang bila dia sujud kan. Apakah kadar itu pada sini sampai sini kan, atau kalau orang solat itu dia punya, kalau pakai kopiah itu nampak sikit je dia punya dahi, apakah sah solat dia kan, ataupun mesti macam ni kan, nampak di ujung tu kan. Apakah begitu? Dalam fiqh ditentukan tertibnya. Saya ingat kita masa saya sekolah dulu kan, sekolah Arab dulu, kami tak solat di surau asrama, kita solat di masjid di sebelah dengan asrama. Saya ingat dulu imam-imam, okey, kadang-kadang imam tak datang tuan-tuan. Ini cerita tahun 80-an, imam tak datang. Bila imam tak datang, yang jadi imam masjid itu ialah nazir masjid kan. Kami duk perhati tuan-tuan, ni tak semua, ketiga orang dekat seorang sahabat saya tu dia cukup perhati imam kan. Belum mengaji bab sujud, tapi dengar cerita orang lagi kan. Tengok, dia kata Zul, dia kata imam malam ni bukan imam biasa, dia kata. Saya kata siapa? Imam siapa? Nazir masjid, dia kata. Dan Allah ampunkan dosanya tuan-tuan ya. Ni cerita kami budak-budak nakal dan budak jahil ni tuan-tuan, tak mengaji habis. Tengok tu kan, perasan tak Zul, dia kata Nazir ni kalau dia pergi masjid dipakai serban, kau tengok serban dia tu, dahi dia tertutup ke terbuka? Kami kita tu kan, dia separuh je, separuh kan. Kebanyakan imam tu dia akan meluaskan dahi dia, ini separuh je. Oh, tu tak sah tu, dia kata tak sah. Ini pelajar yang jahil tuan-tuan. Saya terikut, terikut. Jadi bila saja Nazir tu jadi imam kan, kami ni pelajar yang jahil ni kan, takkan sembahyang dengan dia. Kan? Dia macam mana? Kita tunggu dia habis baru kita sembahyang, kata. Itu tak mengaji lah kan, sebab tak mengaji kan, sebab dia ada qadar dia tu kan, walaupun dia letak separuh kan, tapi masih lagi ada kadar dahi itu masih sah lagi, tapi kesempurnaan itu ialah penuh lah begitu kan, supaya tidak ada was-was sebenarnya dan supaya dahi itu dibuka gitu kan. Itu jadi itu Nabi kata ada jabhah, dahi kan. Kemudian Nabi kata wa asyara bi yadihi ala anfihi. Kemudian Nabi tunjuk tangannya kepada hidungnya, kepada hidungnya kan. Kemudian Nabi kata wal yadaini, 2 tangan. Kemudian wa rukbataini, 2 lutut. Kemudian wa atrafil qadamaini, dan ujung jari kaki atau ujung kaki. Kalau kita kira tuan-tuan 8, Nabi kata sab'ah tu 7 kan. Ada sab'ati a'zam, dan dia 7. Bila kita kira 8, pertama jabhah, dahi. Kedua asyara biyadihi ala fi, hidung. 2 yadaini, 2 tangan. 4 kan. Rukbataini, 2 lutut.
Apa 6? Atraful qadama ini ujung dua kaki. 8. Ulama bincang tuan-tuan, Nabi sebab 7 awalnya, tapi bila kira 8. Sebab itu para ulama mengatakan sebenarnya 7 hidung itu sunat saja. Sunat saja. Ya, yang ini tuan-tuan bila baca tu macam mana Nabi kata 7 ni, bila kira 8. Dulu belajar macam tu juga, 7, 8 mana. Jadi bila bincang para ulama bincang, dah hidung itu sunat saja. Hidung itu sunat saja kan. Di sebab itu bila Nabi kata ada 7 itu kan, walaupun 8 yang penting 7, jadi dahi kan, tuan-tuan dahi kan. Sebab itulah para ulama bincangkan tuan-tuan, kalau katakan muslimat di belakang itu kan, kalaulah ketika sujud itu kan, yang sepatutnya sujud tiba-tiba terlitup kan, terlekung tu pada dahi, itu pun juga dibincangkan kepada ulama sah ataupun tidak solatnya kan. Kan, orang yang tak pakai apa-apa di atas kepala kan, seperti kopiah ke songkok ke tentu rambutnya jual begitu kan, bekas sah tak sahnya kan. Dan kita kadang-kadang kan sembahyang kan, panas kan, ada batu, jadi kita sujud itu di atas batu katakan kan, dan kita bangun sekejap ke macam mana, itu semua tertib dalam fiqh itu yang dicatat oleh para ulama kan. Kemudian yada ini tangan, dua tangan, warung bantai ini lutut. Ulama bincang bila kita nak sujud tuan-tuan, rukuk nak sujud itu kita nak mulakan dulu tangan ke lutut tuan-tuan? Tuan-tuan jawab. Tangan ke lutut dulu yang turun? Lutut. Saya tengok tadi ramai tangan yang sehat. Yang sehat. Betul, ada dua hadis tuan-tuan kan? Dua hadis saja kan? Satu hadis lagi Nabi kata kan, Nabi larang orang yang turun. Nabi kata jangan sujud seperti unta kalau dia nak duduk, kurung di bawah kan. Walaupun itu hadis kan, walaupun dibincangkan oleh para ulama tentang martabat hadis itu kan. Dan ada kalanya Nabi kata tangan dulu. Jadi ulama bincang antara dua hadis ini kan. Walaupun ijma' ulama mengatakan tangan dulu baru lutut. Lutut dulu baru tangan maksudnya. Kan? Lutut dulu baru tangan. Ya, kecuali kalau kita dah sakit kan. Jadi kita jangan bertelagah lah. Sebab memang ada dua hadis yang begitu. Ya. Lutut boleh, tangan pun boleh. Kan? Yang afdalnya lutut turun dulu baru tangan. Itu afdal. Tapi kalau tak boleh, tangan dulu pun tak ada masalah. Betul ya? So jangan bergaduh lutut tangan kan. Itu sudah, tapi kita melihat keutamaan itu di mana. Yang tak boleh tuan-tuan, muka turun dulu. Itu tak boleh lah. Itu dah menjadi sunnah tuan-tuan ya. Inilah sunnah ya. Kemudian kita juga perhatikan tuan-tuan dalam masyarakat kita, bila dia sujud kan, Nabi larang kalau kita sujud itu seperti seseorang, seperti anjing meletakkan tangannya ketika dia berehat. Itu Nabi sujud. Dan saya pernah tengok tuan-tuan kan, setengah orang tuan-tuan dia macam ni, tangan tu dia tidak dikepakkan sedikit. Itu Nabi larang dalam hadis dia. Kan? Seperti anjing yang melihat tangan dia dua tu kan. Tuan-tuan bisa tengok. Kalau ada tuan-tuan tegur orang tu, salahnya kepak sikit kan. Kukul dikatakan ada bisul ke apa, itu lain cerita lah kan. Kan? Saya belajar tuan-tuan kitab Matlul Badrain tu. Sekolah dulu tuan-tuan, tuan guru mengatakan bila kita sujud itu kan, Nabi kata yadai, dua tangan itu termasuklah tapak tangan ini tuan ya. Pastikan dia kena pada lantai atau tempat sujud itulah kan. Jadi tidak memadai kalau kita sujud itu tuan-tuan kan, seperti macam ni lah, dia macam terangkat sikit. So tapak tangan ni kalau boleh memang rata lah. Jangan begini, mana kesempurnaan. Bukan kata tak sah kita nak menghadap Tuhan, tuan-tuan, tertibnya betul-betul kan. Sama juga kan, orang yang nak terima pingat daripada sultan atau pemangku sultan tuan-tuan, tertib dia kan.
tertib dia mesti kalau sembah tu mesti begini kan, jangan macam ni kan, handphone tak boleh bawa, kalau bawa pun tutup kan. Baju pula mestilah apa nama, suit hitam, baju Melayu hitam kan. Kalau boleh tidak ada, sekarang baju Melayu kan ada moden kan, tak boleh, dia mesti berpesak. Kalau apa nama, butang tu mesti butang 5, tak ada butang 3. Kan kalau wanita tak boleh pakai soket sebab itu pakaian diraja, tak boleh warna kuning kan, kaki letak kat mana, tak. Itu tertib kita menghadap raja dunia. Tapi tertib menghadap raja yang paling agung sekali dibincang oleh para ulama, begitu kan, tetapkan begitu kan. Kemudian atrafal qadamaini, ujung kaki, yang ini tuan-tuan kan, ujung kaki. Okey, kita berhenti dulu tuan-tuan, kalau bagi azan insya-Allah kita sambung di selepas ni insya-Allah. Allahu Akbar,
Allahumma salli ala sayyidina. Tuan, satu lagi yang Nabi sebut ialah atrafil qadamain bila kita sujud, ujung kedua kaki tu tuan ya. Sebab ada orang bila sujud kakinya terangkat. Tuan biasa tengok kan? Kaki terangkat, dia tidak meletakkan ujung kakinya itu betul-betul sujud di tanah ya. Kalau macam itu kan, inilah dia terangkat gitu. Kan? Contoh tanya saya tunjuk, dia kena tunjuk. Sebagai contoh kan, kita kalau kita sujud ni tuan kan? Saya pernah tengok orang sujud, dia begini tuan. Dia tak cincang kaki dia tu. Kan? Ada kan? Sebab Nabi kata atraful qadamain, ujung kaki itu kan, kalau nak sempurna ialah kan, itu seeloknya dia panggil akmal as-sujud. Kita tekan betul kan? Itu akmal kan. Ada orang dia cuma gini je kan. Jadi kita kata itu, dan ada yang terangkat pun ada, dia terawang-awang pun ada tuan-tuan ya. Jadi kita tengok dia ni kena belajar banyak ni tentang sujud ni kan. Jadi sebab tu Nabi kata umirtu an asjuda, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud ala sabatil ahruf, ala sabatil a'zam ala jabhah kan, begitu. Ada perkara tuan-tuan yang dikaitkan dengan sujud ni ialah, pertama ialah sujud tilawah kan, yang kedua sujud syukur kan. Ini sebagai ulangan tuan-tuan bila kita cerita bab sujud ini tuan-tuan. Sujud tilawah, bila kita dengar ayat-ayat sajdah kan, yang ada dalam Quran, kita sujud. Selalu bila kita solat subuh Jumaat tuan-tuan ya, kan, surah sajdah kan, ayat 15. Apa yang tuan-tuan, bila sembahyang ni kita ingat, bila luar sembahyang kita tak ingat. Apa yang dia? So bagi sikit. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukiru yakharu sujadan wa sabu bihamdihi wa hum la yastakbirun kan. So kita bersujud kan. Itu dia sebenarnya ada 15 ayat lagi tuan-tuan dalam Al-Quran itu, yang bila kita baca Quran dalam sembahyang ataupun luar, kita disunatkan untuk sujud, bagi sujud tilawah kan. Kalau kita akan kepentingan sujud tilawah ini tuan-tuan, Nabi kata bila idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada, bila seorang anak Adam dia sujud kan, maka bila membaca anak Adam ayat tentang sajadah ini tuan-tuan, fasajada, dia sujud. Sebenarnya kat sana Nabi kata intazala syaitan yabki, syaitan akan menangis bila tengok anak Adam sembahyang, atau anak Adam bila baca ayat sajadah atau dengar sajadah dia sujud. Intazala syaitan yabki, syaitan akan menangis kan, sambil dia merintih, ya wailah, dia kata celakalah diriku kan, sebab umira ibnu Adam bisujud, sebab syaitan kata sebab dia menangis sebab anak Adam bila diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Fasajada falahul jannah, maka anak Adam itu akan mendapat syurga sebab dia sujud. Tetapi syaitan kata wa umirtu bisujud fa abaitu, tetapi syaitan kata aku Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, fa abaitu, aku enggan. Fali anna, syaitan kata habuan dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita dengar ayat sajadah, malah kadang-kadang bila tarawih pun imam akan beritahu tuan-tuan, kita akan baca ayat yang ada ayat sajadah, maka nanti kita akan sujud kan. Hukumnya sunat, betul, tetapi itulah kesempatan yang ada untuk kita menzahirkan salah satu daripada ta'abudiah kita kepada Allah. Dengar saja ayat sajadah, kita sujud. Apa bacaannya tuan-tuan kan? Kalau lihat hadis Nabi SAW kan, bacaannya Subhana Rabbil A'la pun cukup kan.
ataupun subhanallah rabbuna bihamdik Allahumma ighfirli pun ada dalam hadis. Ataupun Allah laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun yang biasa kita baca. Okey. Persoalannya tuan-tuan, bila saja imam kata wahum la yastakbirun, kita bersujud, kan? Sujud. So apa yang kita buat? Kita pun terus sujud. Itu pun ada orang tuan-tuan dia takbir, kan? Allah apa dia sujud. Itu pun satu kekeliruan juga, kan? Terus sujud je. Terus sujud. Ya? Baca-baca terus naik. Kan? Tidak ada duduk sebentar tuan-tuan. Terus naik. Sebab apa? Bila kita perhatikan ada orang yang duduk sebentar. Kecuali memang dia nyakitlah apa semua kan. Yang sihat apa semua terus naik. Tidak ada kita berhenti sebentar seperti mana kita tamak ninah dalam sujud yang fardu itu tuan-tuan. Terus naik. Itu pun satu kekeliruan jugalah. Kan sehingga kan itu yang sesempurna kita sujud dan bangun daripada sujud tilawah itu, kan? Jangan ada rehat sebentar baru kita naik balik. Ada setengah ulama yang syadid tuan-tuan, dia kata batal sembahyang sebab kita menambah rukun dalam sembahyang. Bahaya tu kalau orang pegang kepada pendapat tu, batal sembahyang tu kan, penat berdiri kan, jadi macam tu tambah rukun. Kan? Terus naik dia, Ustaz saya ni lutut ya Allah sakit. Itu dah la haula wala quwwata illa billah. Itu tanpa daya, tanpa upaya tuan-tuan, Allah sajalah yang ampunkan dosa kita. Tapi sihat buka apa semua kan. Kan? Terus bangun dia, terus diam. Itulah kan kekeliruan juga kan, dia bangun tu dia tak boleh lagi tuan. Itu pun kekeliruan juga kan. Yang sepatutnya selesailah begitu. Itu sujud tilawah. Saya kata tuan-tuan, sujud syukur. Sujud syukur. Syukur ni bila tuan-tuan? Bila seorang itu dapat nikmat, selamat daripada bencana, sujud. Kan? Seorang sahabat namanya Abi Bakrah, dia kata Nabi bila dapat saja sesuatu yang mengembirakan, idza ja'ahu, kan? Amra sururin, benda yang mengembirakan Nabi, au busyra bihi, ataupun Nabi dengar sesuatu yang mengembirakan, kharra sujadan syakiran lillah, Nabi sujud, kan, syukur kepada Allah Subhanahu, itu panggil sujud syukur. Ataupun antara dalil ialah Nabi pernah mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Yaman sebagai utusan Nabi berdakwah kepada penduduk Yaman, kan? Izin Allah, penduduk Yaman beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidina Ali tulis surat kepada Nabi. Begitu dengan Nabi, ya Rasulullah, ya, dengan izin Allah penduduk Yaman masuk Islam semuanya. Jadi sampai pada Nabi pun diberitahu yang penduduk Yaman masuk Islam, dan pada surat itu Nabi pun sujud tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. So ini antara dua hadis pensyariatan sujud syukur. Tuan-tuan biasa kan tengok orang main bola kan, tiba gol dia pun sujud. Kan? Ada orang tanya saya, Ustaz, sah ke sujud tu kan? Selok pendek dalam padang bola, kotor lagi. Kan? Ataupun kita tengok viral kan, budak sekolah kan habis peksa kan kertas yang terakhir kan, lepas tu sujud di Dewan Keperasaan. Tuan-tuan biasa tengok kan. Ada orang tanya kita, Ustaz, sah ke tu solat sujud tu menghadap kiblat ke tak? Ada wuduk ke tak tu? Kan ditanya oleh orang tuan-tuan, di para ulama kata tidak disyaratkan menghadap kiblat ke arah kiblat untuk sujud syukur. Kan tuan-tuan ingat pemain bola tu bawa kompas ke dalam padang bola, dia boleh agak ke mana kiblat kan. Dia pemain Muslim lah tuan-tuan ya. Muslim lah. Kan dulu pemain luar negara je, tengok pemain Malaysia pun kadang sekarang pun ada juga kan. Orang yang tak ada pengetahuan tu, macam mana sujud ni kan, pendek,
foto lagi tu kan. Jadi ulama kata tidak disyaratkan menghadap kiblat, akan mengarah kiblat untuk sujud syukur, dan tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci, maknanya tanpa wuduk pun boleh. Tetapi afdalnya kita nak sebab sujud ni adalah satu ibadah juga tuan-tuan. Kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah sebab dapat nikmat ataupun selamat daripada segala macam bencana. Kita sujud pada siapa? Kepada Allah, kan? Pada Allah. Sebab tu ulama kata afdalnya, kan, menghadap kiblat, afdalnya suci ataupun berwudu, dan ada takbirnya dan bacaannya seperti macam kita baca dalam solat, kan? Solat. Ada satu lagi hadis tuan-tuan yang Nabi sebut, kan? Yang ini tak perlu sujud, kan? Apa Nabi kata? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi kata, kalaulah aku nak suruh orang bersujud, aku akan minta, kalaulah aku minta orang sujud selain daripada Allah, nescaya Nabi kata aku akan perintahkan isteri sujud kepada suaminya. Hadis itu kita kena baca sebalik tuan-tuan. Bukan makna Nabi minta isteri sujud kepada suami, tak. Sebab sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ini, kan, ibu-ibu di belakang itu kena faham, kita pun sama kena faham, awak kena sujud dengan saya sebab Nabi suruh. Tak, bukan itu maksudnya. Ini menunjukkan Nabi kata ketaatan isteri adalah kepada suaminya. Sehingga Nabi bayangkan kalau seorang itu boleh sujud selain pada Allah, maka isterilah yang lebih layak sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak bermakna Nabi minta isteri sujud kepada suami, tak. Tapi Nabi minta supaya kerukunan rumah tangga itu ialah apabila isteri patuh kepada suaminya, selagi kepatuhan itu tidak membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, habis tajuk bab salat. InsyaAllah dalam akan datang tuan, kita akan bincang bab azan pula tuan, ya. InsyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.